Jadi tuan-tuan nak tak nak kena refer kepada bank. Kena refer kepada bank macam mana dia kira. Sebab itu untuk moratorium kali ini tuan-tuan nak ambil tindakan, nak apply ataupun tidak tu tengok balik kewangan kita. Kalau kewangan kita betul-betul terjejas, yes, ambil lah. Dan memang nak tak nak macam mana-mana pun bank akan untung balik. Itu yang kita kena aware. Itu yang saya sebut awal tadi, bank ialah institusi perniagaan. Baik, alhamdulillah. Okey, kita dah ada sikit input yang kita faham kat situ untuk betulkan balik setting pemikiran kita tentang isu moratorium ni. Baik, saya open kepada rakan-rakan kita di Twitter Space pada hari ni. Sesiapa yang ingin bertanyakan soalan direct kepada Tuan Afian. Biasa nak tanya soalan ke Tuan Afian susah tau. Saya cakap betul-betul ni. Malam ni sebab ni first time dia buat Twitter Space, boleh tanya kat dia. So sesiapa yang nak tanya soalan boleh wavekan tangan ataupun boleh terus request untuk menjadi speaker yang saya akan beri ruang untuk tuan-tuan tanya soalan. Silakan. Ada sesiapa yang nak bertanya? Okey, ada Tuan Aki je. Saya invite Tuan jadi speaker. Mungkin line kot. Asal dia. Okey, ni dah on. Okey, balik ni. Okey, baik. Assalamualaikum Tuan Aki ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan. Terus tanya soalan. Okey. Assalamualaikum. Asa berdebar saya. ada beberapa macam bukanlah soalan, macam minta pendapat Tuan Afian berkenaan kalau individu yang ambil ASB financing ni, financial. Okey, moratorium ni adakah dia akan menguntungkan kalau dia buat macam kita tahu kan financial ada banyak strategi yang orang menggembar-gemburkan kan. Kalau untuk individu yang buat pinjaman ni dan bayar bulan-bulan dan dia punya dividen kita simpan. So adakah moratorium 6 bulan ni dianggap sebagai menguntungkan bagi individu tersebut? Okey. Ini SB financing betul. Okey, baik. Terima kasih. Saya jawab soalan tu. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Bila sebut SB financing, mungkin ada yang saya cerita secara umum dulu apakah SB financing supaya kita dapat mudahkan saya huraian saya selepas pada ni. Baik. SB financing ialah kita buat hutang dengan bank dan kemudian hutang tersebut untuk dicagarkan kepada SB. So SB atas nama kita cuma dicagarkan kepada bank dan dividen nanti SB tersebut, sijil tersebut atas nama kita dan dividen pun akan dapat daripada kita. Baik. Jadi dalam strategi SB financing ialah first kali strateginya ialah kita panjangkan tempoh pembiayaan. Mana kata kalau ada 30 tahun kita ambil 30 tahun. Kalau ada 35 tahun kita ambil 35 tahun. Kalau ada ni pun sampai 40 tahun pun ada. Sebab apa? Makin panjang tempoh pembiayaan tersebut, maka makin rendahlah ansuran dia. Installment dia semakin rendah. Contoh kita ambil 200,000 kan. 200,000 makin panjang makin rendah. Mana kata kalau buat 15 tahun mungkin kita kena bayar 1,000 lebih. Kalau kita buat 20 tahun, kalau kita buat 30 tahun mungkin kita bayar 1,000. Kalau kita buat 25 tahun mungkin kita bayar 900. Kalau kita buat 30 tahun, 40 tahun mungkin bayar 800, 700. Sekarang pun ada yang sampai 700 lebih. Sebab kadarnya makin rendah. Kadar sekarang 3.45, paling rendah pernah saya jumpa. Okey, itu pertama. Sebab apa kita panjangkan? Sebab ansuran kita nak pendekkan. Sebab apa kita nak pendekkan ansuran? Supaya dividen yang kita dapat nanti, keuntungan SB yang kita dapat selepas setahun, kita akan dapat melebihi ansuran yang kita bayar. Itu tujuan kenapa kita nak rendahkan ansuran. Dan bila kita rendahkan ansuran, kita nakkan kita kena buat panjangkan tempoh lah, betul. Jadi contohnya lah, katalah kita bayar RM800 sebulan 800 ringgit sebulan ni andaian je lah. Kita bayar selama 12 bulan. So selama 12 bulan kita bayar sebanyak 9,600. Katakanlah dividen yang kita dapat daripada 200,000 tadi, kita dapat kita andaikanlah 6% ataupun 5% lah, 5%. Kita ambil yang minimum 5%. Mana kata kita dapat 10,000. 10,000 lebih tinggi daripada 9,600. Lebih tinggi, lebih kurang RM400 lebih tinggi kan. Jadi 10,000 tersebut lebih tinggi daripada 9,600, mana kata kita dah untung lebih kurang 400 setahun tu. Baik. Jadi strategi yang kedua ialah bila kita ambil SB financing, strategi yang paling ampuh untuk kita maksimumkan keuntungan tersebut adalah dengan
jangan kita buat rolling dividend. Sebab ada teknik yang pakai, yang suruh rolling dividend, yang suruh pairing dengan rumah lah, yang suruh pairing dengan kereta lah, yang suruh pairing dengan emas lah, macam-macam pelik-pelik strategi yang ada kan. Tapi tuan-tuan perasan tak, itu 5-6 tahun lepas sangat popular strategi-strategi SB financing ni. Berbeza dengan sekarang, tak ramai orang yang promote SB financing kalau kita bandingkan dengan 5-6 tahun lepas. Baik, jadi tuan-tuan, bila kita boleh kita dua strategi tadi kan, pertama kita nak pilih bayaran yang paling rendah, iaitu dengan cara kita panjangkan tempoh, dan yang kedua kita bayar tanpa kita miss. Jangan kita buat guna rolling dividend, barulah kita dapat maksimum kan keuntungannya nanti dari sudut jumlahnya. Baik, jadi bila adanya moratorium, itu adalah satu kelebihan. Mana kata bila moratorium, tempoh akan jadi lebih panjang lah. Betul tak? Kalau selama ni 30 tahun, mana bila moratorium 6 bulan, maka kata 30 tahun 6 bulan ataupun lebih lagi. Kalau selama ni kita buat 20 tahun, maka bila adanya moratorium bermakna 20 tahun 6 bulan. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang nak maksimumkan keuntungan SB, tuan-tuan ambillah moratorium. Sebab apa? Sebab keuntungan SB nanti, SB financing punya SB punya dividen nanti akan dikira berdasarkan nilai sijil. Tidak ada kaitan pun tuan-tuan bayar atau tuan-tuan ambil ataupun tidak moratorium. Contohnya, ada orang ambil 200,000 dan orang A ni dia bayar moratorium. Katalah dia ambil 200,000, untung 5%, 10,000 dia akan dapat dividen. Bagi orang B, peminjam B yang ambil moratorium, tak bayar selama 6 bulan dan dividen yang dapat sama juga 10,000. Tapi dia hanya bayar 6 bulan dia tak payah bayar. Nampak? Faham tak saya punya analogi, saya punya unjuran ni? Contohnya individu A, saya ulang balik, individu A bayar RM800 tiap bulan. So dia bayar setahun 9,600. Lepas tu dividen yang akan dapat tadi 10,000 kalau 5%. Itu individu A. Kalau individu B, dia ambil moratorium. Mana kata instead of dia bayar 12 bulan selama 9,600, mana kata dia tak bayar pun selama 12 bulan, dia bayar 6 bulan je. Kalau dia bayar 6 bulan, kita ambil 9,600 tadi bagi 2. Berapa? Saya tengah kira jap. Bagi 2 jadi 4,800. Dia bayar 4,800 dan hujung tahun dividen yang dapat tetap sama macam individu A, iaitu kalau 5%, maka dia dapat 10,000. Jadi dia bayar lebih rendah berbanding dengan individu A yang tak ambil moratorium. Jadi itu jawapan saya berkaitan dengan SB financing tadi. Mana yang lebih untung? Dari sudut jangka pendeknya tadi, yes, SB financing kita ambil moratorium, kita nak lebih besar untungnya compare dengan kita tak ambil moratorium. Wallahu a'lam bishawab. Oh, maknanya untuk orang yang ada ASB financing, dia ambil moratorium, ujungnya nanti dividen tu tetap akan kira based on jumlah loan dia tu, tanpa ambil kira dia dah ambil 6 bulan moratorium ni. Yes, betul. Sebabnya sebab tu dia tak ada, bila kita 40 tahun tu, kita ambil kiraan mudah je. Individu A ada SB financing 200,000, individu B ada SB financing 200,000. Dan seorang ambil moratorium, seorang tak ambil moratorium. Seorang bayar 9,600, seorang bayar 4,600. Kan? Lepas tempoh 12 bulan, setahun, katalah tahun depan SB Istiar declare dividen, declare keuntungan 5%. Maka individu A yang ambil moratorium, individu A yang tak ambil moratorium dapat 10,000, dan individu yang tak ambil moratorium pun dapat 10,000. Faham. Okay. Maknanya untung lah orang ambil ASB. Tuan Aki ada ambil ASB financing tak? Itulah kita tanya sebab kita mungkin ada pengalaman sikit lah. Tapi kira kita boleh cerita simpelnya, moratorium ni agak berita baik lah untuk orang yang buat ASB financing lah, Tuan Afian je. Pak I baru tahu malam ni. Ya. Bukan sekadar SB financing. Mana-mana hutang baik. Contohnya dia ada buat beli rumah tu disewakan. Kan? Rumah tu disewakan. Dalam selama ni memang penyewa bayarkan. Contoh dia bayar asuran 1,000, penyewa bayar 1,500. Ini sebagai contoh sajalah kita nampak mudah kan. Jadi selama ni dia bayar 1,000, pelanggan penyewa bayar 1,500. Jadi dah ada RM500 cash flow. Tiba-tiba dia ambil moratorium pula. Tapi dia tak bagilah moratorium pada penyewa kan, contoh. Ini memang kapitalis lah kan, penyewa pemilik rumah kapitalis ni. Maksudnya kata dia tak bayar 1,500 tahun depan sebab moratorium. Lepas tu dia ambil pula, dia dapat penyewa 1,500 tiap bulan.
Nampak tak? Okay. Jadi sepatutnya kalau kita ada norma seorang manusia biasa ni, at least kalau masalah rumah ni, kita boleh kurangkan, contoh kita boleh kurangkan sewa lah kot kepada orang yang menyewa rumah kita tu contohnya, betul tak? Itu kapitalis yang beriman, insyaAllah lah buat macam tu. Baik, saya faham semua, soalan jelas, terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Haki kerana Sama-sama. bertanya soalan. Okey, baik, terima kasih. Kita ada yang kedua. Okey, saya add dia dulu. Alright. Assalamualaikum, Cik Anas lah. Cik Anas mungkin boleh unmute-kan mic dulu. Okey, saya dah on mic dah. Okey, teruskan kalau ada soalan pada Tuan Afian. Saya ada berkaitan dengan kalau moratorium, ini pada pandangan saya, sebab kalau saya ambil moratorium untuk kereta, tak tahulah mora ke moro ke. So kalau saya ambil untuk kereta, ini saya nak tanya pendapat jugalah kan. Saya punya pendapat, kalau saya ambil untuk kereta, kereta adalah benda yang tak bagus untuk simpan lama-lama, jadi dah bertambah lagi hutang saya. Jadi saya rasa agak tak seronok untuk kereta. Tapi kalau saya panjangkan, kalau lah saya pakai satu bank tu, yang saya tak tahu perjanjian dia akan berubah ataupun tidak. Ada orang kata berubah nanti, 3 bulan yang jadi 6 bulan, 3 bulan jadi 12 bulan, 6 bulan jadi 24 bulan tu. So lagi 2 tahun saya punya hutang lagi bertambah. So saya punya MRTT cover sampai mungkin 30 tahun dah, sekarang dah bertambah 30 tahun. Saya tak nampak kat mana baiknya moratorium dekat pinjaman rumah ataupun kereta. Itu je soalan saya. Okey. Lepas tu soalan saya yang ketiga adalah apa beza Sikris dengan Sitos? Okey, saya jawab yang ketiga dulu, takut lupa. Okey, Sitos ialah apa ringkasan dia, kredit, jangan saya Google. Okey, Sitos ialah daripada credit reporting system kan, dan juga Sikris yang daripada satu lagi ialah daripada Bank Negara. Sikris tu yang official daripada Bank Negara. Okey. Sikris dengan betul-betul Okey, Sikris memang Central Credit Reference Information. Yang ni memang dikeluarkan oleh Bank Negara. Okey, Sikris. Okey, clear Yang official kita panggil sebagai Sikris. Kita boleh access Sikris ni secara percuma je. Dengan Bank Negara. Buka website Bank Negara, cari semua-semua esikris.bnm.gov.my, boleh dapat secara percuma je. Okey. Kemudian bawah selain pada Bank Negara, ada syarikat-syarikat swasta yang buat servis yang sama macam Bank Negara buat, tapi dia akan bagi added value. Jadi antaranya ialah syarikat Sitos. Sitos tu nama syarikat sebenarnya. Sitos tu ialah nama syarikat, dan syarikat tersebut namanya ialah Sitos Data System Sdn Bhd. Jadi syarikat ini dia ada lesen yang boleh ambil data pelanggan daripada Bank Negara. Berdasarkan maklumat yang ada. Contohnya kita bagi maklumat sekian. Okey, kita serahkan kepada syarikat Sitos ni. Dan syarikat Sitos pun boleh keluarkan data yang kita nak, dan yang sama macam Bank Negara bagi, cuma dia ada info-info yang tambahan. Saya tak ingat apa tambahan dia. Dan selain pada Sitos pun ada syarikat lain. Satu lagi syarikat RAMCI dia panggil, RAMCI pun sama juga. Dia macam Sitos, dia sebagai pesaing kepada Sitos ni. Dan juga dia ada juga offer report yang lebih komplit dah, disebut analisa lagi. Itu antaranya. Jadi sebenarnya sama je sebenarnya. Yang penting, yang paling utama ialah Sikris tu yang kita ambil daripada Bank Negara. Yang lain tu ialah yang added value. Contoh macam ni lah, contoh mudah, HKL dengan hospital swasta kan. Macam tu lah. HKL ada servis dia, lepas tu ada hospital swasta lain. Okey, clear Tuan Anas, saya jawab soalan ketiga dulu. Baik. Soalan pertama ialah berkenaan dengan moratorium rumah dan juga moratorium kereta. Betul lah Tuan Anas? Betul. Betul. Baik. Yes, saya sangat setuju dengan apa yang Tuan Anas sebut tadi. Memang sememang-memangnya bagi orang yang tidak efek dari sudut financial, tak payah ambil moratorium pun tak apa. Malah saya pernah bersembang dengan seorang rakan saya yang berada sebagai staf manajemen tertinggi juga dalam syariah tak salah saya, dalam sebuah international bank. International bank tersebut dia ada di Malaysia, dan kemudian dia ada yang patuh syariah, bank yang patuh syariah punya kan. Saya tak sebutlah bank mana. Dan majoriti pelanggan bank ini adalah non-Muslim. Bayangkan tuan-tuan, okey, ni bank Islam international punya, majoriti pelanggan adalah non-Muslim. Itu pertama. Yang kadang-kadang kita tak perasan benda ni.
Dan memang pun maklumat tak rasmi saya terima, majoriti pelanggan Islamic banking ni ialah datangnya daripada non-Muslim. Okey, tuan-tuan. Baik. Yang kedua, kawan saya bagi tahu ini unofficial lah maklumat ni, sebab dia tidaklah didedahkan, tak ada pemaklaman rasmi, ada tidak. Saya dapat secara verbal dan saya sampaikan secara verbal tanpa saya sebut mana-mana bank dan juga individu. Sebab kalau sebutkan nanti kan siasat pula kan. Yang kedua dia bagi tahu, majoriti pelanggan tidak mengambil moratorium tahun lepas. Opt out. Majority opt out. Mana kata walaupun automatic tanpa perlu apply, tapi majority tidak mengambil pun option untuk moratorium. Saya terkejut saya dengar. Saya dengar ni selepas tamat moratorium lah. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat ialah kan, pertama sekali kita tengok di Malaysia ni, kalau kita tengok memang kalau kita compare lah orang Muslim dengan non-Muslim, kita terpaksa akui bahawasanya yang non-Muslim terutama kaum Chinese memang terkehadapan dalam badan kewangan. Kalau kita tengok senarai 10 individu terkaya di Malaysia pun, yang sekarang ini 9 ialah non-Muslim kan. Seorang je ada wakil tunggal kita, Tan Sri Syed Mukhtar Bukhari, daripada dulu sampai sekarang kan, daripada dulu sampai sekarang dah ke bawah dah kan. Kita tahu bahawasanya memang majoriti non-Muslim lebih celik kewangannya compare dengan orang Muslim kita. Jadi bila sebut tentang moratorium ini, tuan-tuan, bagi yang tidak terkesan, bagi yang tahun lepas keluar tak tahu, yang masa tahun lepas moratorium tak tahu duit tu ke mana, better tak payah ambil moratorium. Kan, better tak payah ambil, sebabnya kita kena bayar hujung nanti lebih banyak daripada yang kita tak bayar sekarang ini. Majoritinya macam tu. Tapi bagi yang terkesan, bagi yang memang hari ini memang tengah terfikir nak kibar bendera putih kan, bagi yang ini tengah fikir alhamdulillah ada bendera putih, lebih baiklah dia kibar bendera putih daripada dia gantung bendera daripada dia gantung diri kan, dia gantung leher. Ataupun yang hari ini tengah terfikir nak jual kereta, yang hari ini tengah terfikir nak jual rumah, yang tengah bank.call untuk nak tarik kereta, nak tarik rumah, yang memang terdesak, yang kena berhenti kerja, yang kena potong gaji. Kalau tuan-tuan di kalangan golongan-golongan ini, better lah pergilah ambil moratorium tu. Pergilah ambil moratorium, apply moratorium. Mudah-mudahan dengan tuan-tuan apply moratorium, tuan-tuan dapat selamatkan kehidupan tuan-tuan untuk hari ini. Yang esok, yang lusa, yang akan datang, yang 30 tahun akan datang tu nantilah kita fikir kemudian. Yang penting yang sekarang ni nak suap nasi pada anak bini hari ni, nak sediakan makanan atas meja hari ni. Yang tu yang lebih penting daripada tuan-tuan kena fikir pasal untung bank tu. Wallahu a'lam bishawab. Cik Anas, jawab soalan Cik Anas. Risau saya ni. Saya dengar Tuan Afian duk bagi penerangan tepuk-tepuk meja. Aduh. Cik Anas okey, Cik Anas Ya, menjawab soalan saya je. Ya. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak Cik Anas atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Mungkin ada sahabat-sahabat lain yang ingin bertanyakan soalan. Saya buka di ruang. Sila. Alhamdulillah. Saya lega lah soalan saya berjaya menjawab tu. Okey, kita ada speaker baru, Encik Afif Aziz. Sekejap kita connectkan dulu sebagai speaker. Tu saya pun kenal kat nama dia. Okey, Assalamualaikum Encik Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Encik Afif. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat Encik Afif. Encik Afif. Boleh panggil dia sebagai speaker ni. Baik. Okey. Encik Afif silakan. Afian, ada dia soalan lah. Anggaplah soalan ni daripada Marhin lah. Kalau tadi ada ASB dan sebagainya. Ini daripada Marhin. Saya ada baca status Facebook yang Tuan Afian kongsikan berkenaan moratorium. Dan ada persoalan yang dibangkitkan di situ, iaitu sekiranya ada lebihan duit. Ini kita sentuh servis untuk M40 lah. Contoh dia masih bekerja, gaji jalan, tetapi ada peluang untuk membawa keluar Aisina, dan yang kedua dapat dapat memanfaatkan moratorium ni lah. Jadi sebagai contoh, sekiranya dia ambil salah satu, sebagai contoh dia ada lebihan sebanyak RM1,000. Ni contohlah RM1,000. Dan saya baca apa yang Tuan Alfian nasihatkan, sebelum nak melabur kepada saham, kepada unit trust, kepada apa-apa lagi lah yang boleh dilaburkan, perlu ada ilmu. Dan okey, dalam masa sekarang ni betul lah kita kena belajar dan sebagainya, banyakkan membaca dan sebagainya. Cuma dari segi surface lah, kalau
seseorang tu datang dan dia bertanya, okay, saya ada 1,000, sekarang ni di manakah tempat yang paling sesuai untuk saya letakkan 1,000 tu? Adakah di tabung haji? Adakah di unit trust? Dan unit trust tu ada yang naik turun dan sekarang ni dia bergantung pada fund lah. Dan adakah saya perlu macam-macam. Jadi mohon nasihat ataupun nasihat lah daripada Tuan Afian yang paling mudah lah, yang paling mudah. Tak payah sentuh pasal saham, tak payah sentuh pasal preferred sharing dan sebagainya. Kita nak letak duit tu kat mana? Perlu masuk ASB ke ataupun paling selamat pun dekat tabung haji. Wallahualam. Okey, baik. Kita silakan. Okey, Fafian. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Saya tak perasan pula saya mute tadi. Saya cakap seorang-seorang. Okey, baik. Sebenarnya dalam soalan tu dah ada jawapan tu sebenarnya kan. Okey, baik. Bagi orang yang basic lah, orang yang kita yang baru newbie lah kan, newbie yang baru nak grad, yang baru grad contohnya, ataupun yang baru nak bina kehidupan. Baik. First kali tuan-tuan belajarlah untuk buat simpanan, sama ada tak kira lah di SB ke, di tabung haji ke, di bank ke, tak kisah mana-mana. Cuma saya akan recommend yang paling baik bagi saya tabung haji. Sebab apa tabung haji? First kali tabung haji ni dia tidak ada sebarang kos dan tidak ada sebarang risiko kan. Dan kemudian SB ni tabung haji ni ada tiap tahun ada declare. Tabung haji akan declare keuntungan lah, walaupun 2 tahun belakangan ini keuntungannya sangat-sangat merosot kan. Dan yang ketiga paling penting, dia dah dikira bayar zakat simpanan. Mana kata kita dah tak perlu dah keluar lain untuk zakat simpanan, sebab fatwa pun dah putuskan bahawasanya zakat yang dibayar oleh tabung haji dikira sebagai zakat simpanan bagi pendeposit. Okey. Tuan-tuan, jadi untuk awal ni tuan-tuan kena berdisiplin dalam menyimpan. Berdisiplin dalam menyimpan sebelum tuan-tuan start melabur, macam yang Tuan Hafiz sebut tadi, nak melabur dalam saham ke, nak melabur dalam unit trust ke, nak melabur dalam preferred share ke, melabur dalam hartanah ke, melabur dalam cryptocurrency ke, melabur dalam apa saja, tuan-tuan kena mulakan dengan simpanan. Sebab apa? Saya selalu buat analogi yang mudah supaya tuan-tuan faham. Kita ibaratkan menyimpan itu macam naik basikal, melabur itu macam naik motosikal. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita tak pandai naik basikal, lepas tu terus ambil motosikal masuk dekat highway contohnya, apa akan jadi? Tuan-tuan, bayangkan. Ataupun tak payah pergi ke highway lah, pergi ke jalan biasa. Kita tak pandai naik basikal ni, tapi terus pergi naik motosikal. Agak-agak apa jadi? Tentulah kita akan terjatuh. Tentulah kita akan terjungkur sebab kita tak biasa naik motosikal. Bukan setakat tak biasa naik motosikal, basikal pun kita tak biasa naik. Kan? Apatah lagi naik motosikal, bawa ke highway pula. Ataupun terus bagi motor besar terus kan. Harley Davidson terus bagi. Memang cloud lah. Bukan setakat cloud, memang tergolek lah, memang terciduk, memang boleh tersontot di lebuh raya. Kan? Terus tiba-tiba ambil kunci, terus naik motosikal, terus bawa ke highway. Memang tersontot. Memang terciduk punya. Itulah ibaratnya, orang yang nak melabur, terus pergi melabur. Kan? Oh, nampak kripto untung, terus melabur dekat kripto. Oh, nampak unit trust untung, terus pergi unit trust. Oh, nampak saham untung, terus nak buka account CDS, invest dekat saham. Contoh beli saham serba dinamik contohnya kan. Beli kripto yang jatuh baru-baru ni, semua jatuh baru-baru ni kan. Baik, jadi itu ya ibaratnya kalau kita tak ada simpanan, tak ada belajar menyimpan, sebab menyimpan ni bukan semata-mata kita nak kumpul modal. Simpanan itu bukan semata-mata kita nak kumpul tabungan, tapi sebenar-benarnya ialah simpanan ini adalah untuk kita membina disiplin kita. Nak disiplinkan bukan senang tu. Tuan-tuan nak simpan RM100 sebulan, tiap bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sebab ada orang yang disimpan RM100, lepas tahun, mulalah lepas tahun dah terfikir ada 1,200 dalam bank, terfikirlah nak beli handphone, upgrade handphone. Kan? Dah lepas beli handphone barulah menyesal. Okey, tak apa, tahun kedua aku nak simpan 200 pula. So dia simpan pun 200. Dah selepas setahun dapat 2,400. Tiba-tiba terfikir pula nak tukar sport rim. Dia pun tukarlah sport rim. Dah tukar sport rim barulah dia menyesal. Alamak, dah 2 tahun aku simpan kosong balik ni. So tahun ketiga dia simpan 300. Simpanlah 300. Setahun dapat 3,600. Tiba-tiba tukar sofa pula dan seterusnya.
Itu sebenarnya tujuan kita menyimpan. Bukan semata-mata kita nak kumpul modal, bukan semata-mata kita nak kumpul tabungan, tapi sebenarnya lebih kepada kita nak disiplinkan diri kita. Kalau kita tak mampu disiplin dalam simpanan, apatah lagi nak disiplin dalam melabur. Sebab melabur lebih tinggi risiko, lebih banyak dia punya cabaran dia berbanding dengan menyimpan. Wallahu alam. Terjawab Tuan Hafiz? Okay, mungkin Ana nak kona sikit, boleh further question tak? Boleh, sila. Macam Suspend. santai Santai. Okay, Macam tak puas hati ya. tak, Ana setuju. Saya setuju dengan apa yang Tuan Afian cakap. Betul. Betul lah tu. Cuma nak kona sikit macam apa tu BMW baru ni ada dikatakan yang penting simpanan kita tu yang kata 6 bulan gaji. Ini cadangannya 6 bulan gaji kan Tuan Afian. Okey, antara tempat 3 ke 6 bulan lah. antara tempat yang kita boleh simpan adalah di bank, okey, di bank ataupun di tabung haji. Sebab tu soalan ni sebenarnya dia benda ni lah yang dia tanya berkaitan dengan yang 6 bulan gaji tu, ada tempat lain tak yang sesuai? Maksudnya dekat unit teras pun Tuan Afian kata okey, sebenarnya yang kita letak dekat unit teras tu adalah antara aset kita yang boleh dimasukkan dalam 6 bulan gaji yang kita ada tu. Maknanya itu aset dia. Faham tak soalan saya? Okey, faham. Maknanya boleh advice tak dalam masa sekarang ni, situasi sekarang ni dengan saham naik turun, unit teras pun naik turun, di mana tempat yang kita kata nak soalan mudah lah, yang mana yang paling menguntungkan? Terus terang kata. Allah alam. Mana kata nak mana tempat pelaburan yang paling menguntungkan lah, betul? Macam tu? Duit tu adalah simpanan yang Tuan kata yang 6 bulan tu. Tetapi kita tak nak simpan bodoh je macam tu. Kita nak simpan tempat yang mungkin boleh beranak sikit-sikit ke. Yang tempat mana yang paling sesuai. Baik. Terima kasih Tuan Hafiz. Okay, saya cuba baru dapat gambaran sebenar soalan. Mengata saya permudahkan soalan tadi. Mengata kita dah ada duit bersama dengan 6 bulan gaji. Okey. Katakanlah gaji kita 5,000, kita ada 6 bulan lebih kurang 30,000 lah. 30,000. Baik. So macam ni katalah selama ni 30,000 tersebut memang dah berada dalam tabung haji. Betul? Dah ada dalam tabung haji. Jadi saya galakkan tuan-tuan, pastikan 3 bulan jangan usik. 15,000 pertama jangan usik. Ni kita dengan andaian gaji 5,000 lah. Kalau tuan-tuan gaji 3,000 ke gaji 2,000, boleh sesuaikan dengan situasi masing-masing. Mana kata kalau gaji 5,000, 3 bulan gaji bersama dengan 15,000, mana kata 15,000 saving yang dalam tabung haji tu jangan usik. So kita start melabur yang 15,000 kedua. Okey, 15,000 kedua. Baik. 15,000 yang kedua ini nak melabur mungkin kita boleh pecahkan ikut portfolio berdasarkan risiko yang kita rasa selesa. Macam tu. Baik. Pertama, tuan-tuan boleh antara pelaburan yang paling rendah risiko dan dia mudah cair ialah unit trust. Dan kita boleh tahu kadar risiko dia. Kita boleh tengok dekat unit trust punya dana. Okey, dana unit trust kat Malaysia ni ada banyak tau. Ada banyak kan. Bukan ada, dan syarikat pun ada banyak. Syarikat ada berpuluh-puluh syarikat unit trust di Malaysia. Tapi yang orang kenal mungkin 1-2 syarikat sahaja. Kenapa saya cadangkan unit trust? Sebab unit trust ni kita boleh tengok, kita boleh sesuaikan dengan profil risiko kita. Dia panggil kadar volatility. Kadar volatility ni kita boleh tengok kalau kita buka fund fact sheet dia panggil. Kertas helaian dana ataupun nota fund fact sheet ni ialah helaian fakta dana. Mana kata dalam helaian tersebut kita tengok nama dana dilabur ke mana, dan juga yang paling penting yang saya nak bagi tahu ialah risiko dia. Risiko yang bakal kita hadapi kalau kita dalam melabur ke dana ini. Okey, ada dana yang mungkin 2% risiko dia. Ada dana yang 5%, ada dana 10%, ada dana 20, 30%. Mana kata risiko tersebut berdasarkan volatility dana itu berdasarkan prestasi dana tersebut 5 tahun terakhir. Mana kata kalau kita tengok dana tu volatility dia ialah 10 kan, bermakna dana ini ada kebarangkalan untuk naik 10% dan ada possibility untuk turun 10%. Itu maksudnya. Kalau dia tulis 25, mana kata dana ini ada potensi untuk naik 25% dan jatuh 25%. Jadi dana yang baik ialah dia boleh naik melebihi dana punya volatility. Contohnya volatility 10%, tapi dia pernah naik lebih daripada 10% dan dia jatuh kurang daripada kadar volatility dia. Mana kata kalau kadarnya 10, mungkin dia jatuh tak sampai pun 10%.
Jadi kita boleh pilih berdasarkan dana yang kita rasa selesa untuk kita invest berdasarkan risiko kita. Berapa persen yang kita sanggup hilang? Contoh kita ada 15,000, ada 10,000 ni, 10,000 ni kita sanggup hilang berapa persen? 5%, 10%, 20%. Kalau tengok contohnya macam cryptocurrency. Cryptocurrency jatuh sampai 50%. Kita ready tak untuk hilang separuh pada duit kita? Kalau kita ready, kita masuklah ke situ. Jadi janganlah kita masuk semua, kita pecah-pecahkan. Contoh 10,000 tadi, mungkin 50%, mungkin 40% dekat unit trust, mungkin 5% ke 10% dekat cryptocurrency yang risiko tadi, dan mungkin 5%, 50% lagi kita boleh untuk emas dan juga saham contohnya. Ataupun kita boleh juga allocatekan untuk beli rumah. Itu antara allocation yang kita boleh buat. Gunakan duit lebihan daripada saving tadi. Terjawab ke soalan Tuan Afif kita? Okey, nampak. Terima kasih Tuan Afian. Okey, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Cik Afif atas soalan yang berikan sebentar tadi. Saya soalan tu sangat bagus sebabnya kita kena tahu bila kita accept moratorium, maknanya kita ada lebihan. Mungkin kita boleh menyimpan, dan kadang-kadang ada orang bila duit dah menyimpan, dia nak tengok duit tu beranak. Bila nak tengok duit beranak tu, kadang-kadang takut hilang pertimbangan, takut tersalah masuk tempat yang salah, ke duit tu hangus, lebur dan tak ada lah simpanan kita. Okey, baik. Saya mungkin kita boleh ada seorang dua lagi untuk kita buka ruang soalan. Mungkin nak tanya tentang moratorium ni di akhirnya macam mana dan sebagainya sebelum kita wrap up dalam 10-20 macam tu. Baik, okey, Cik Anas ada soalan nak tanya kot. Sekejap saya try confirm Cik Anas. Okey, Cik Anas, mungkin ada soalan yang tak tertanya lagi. Silakan. Sebenarnya saya sama dengan siapa tadi? Afif tadi. Afif tadi tu, sebenarnya saya adalah orang yang suka macam saya nak balik kepada isu tadi tu. Saya lah orang yang tak pandai nak baca graf. Saya orang yang tak pandai nak bergantung kepada apa-apa. Saya suka bergantung kepada orang. Bila orang kata masuklah sini, dia akan bagi untung, maka saya pun masuk. Memang membabi buta juga kadang-kadang kan. Sebabnya saya rasa saya faham soalan Afif tu. Maksudnya soalan tu dia nak tanya bagi kat mana tempat yang kami boleh masuk bagi keuntungan yang paling tinggi. Tolonglah bagi tahu saya, tak ada tempat macam tu sebenarnya. Sebab saya tengah mencari tempat tu sebenarnya. Saya perlukan kesedaran. Itu satu. Dan yang kedua, orang bercerita pasal moratorium dan dan sekarang ni saya bekerja dalam bidang takaful kan. Saya tak jumpa perkataan yang sangat bagus sebenarnya. Macam mana nak mengelakkan, macam mana nak bagi tahu orang yang kat luar sana tu, bagi saya moratorium takaful tak bagus sebenarnya. Tapi orang still lagi nak tangguhkan bayaran 3 bulan untuk ambil takaful. Adakah ataupun sebenarnya moratorium takaful pun ni bagus sebenarnya? Saya tak pasti. Tapi saya perlukan penjelasan sebenarnya. Okey, dua soalan So yang pertama, memang betul pun. Memang sebenarnya dia tidak ada istilah pelaburan yang paling baik. Tidak ada istilah tersebut. Kalau ada lah kan istilah, ada satu pelaburan yang memang terbaik untuk semua orang masuk situ lah kan. Mesti dah terbongkar dah, mesti dah semua orang tahu. Hakikatnya tidak ada. Dan dalam mana-mana pelaburan, setakat pengalaman saya yang saya take ini, majoriti tak macam ni. Dalam mana-mana pelaburan, golongan yang betul-betul buat untung adalah golongan minoriti. Mana kata daripada 10 orang, mungkin 2 orang saja yang akan dapat pulangan yang terbaik. 8 orang lagi, 4 mungkin balik modal, yang 4 lagi mungkin rugi. Ataupun 4 lagi mungkin lebih rendah daripada SB. Itu kalau kita tengok. Sebenarnya mana-mana pun macam tu. Buktinya yang saya boleh tunjukkan bukti, saya tak ada sebarang data spesifik, tapi berdasarkan pengalaman, dan juga bukti yang saya ada ialah daripada kenyataan daripada bekas CEO EPF sebelum yang sekarang ni. Okay, dia pernah bagi tahu dalam satu talk dia, tuan-tuan boleh tengok tajuk dia ialah financial literacy among the EPF holder, EPF pemegang pencarum EPF. Dia bagi tahu daripada 5 orang yang keluar duit EPF untuk melabur dalam unit trust, hanya seorang saja yang dapat pulangan lebih tinggi daripada EPF. Itu fakta yang dikongsi oleh bekas CEO EPF sendiri.
dalam tahun 2016 tak salah 2015 tak salah saya. Tuan-tuan boleh cek balik. Saya pernah tulis artikel ni dekat blog saya. Dan memang artikel ini memang ramai ejen-ejen unit trust yang tak berapa selesa. Boleh saya kongsikan artikel tersebut. Mana kata 4 lagi macam mana? 4 lagi, 2 hanya dapat pulangan yang lebih kurang macam EPF dan 2 lagi dapat pulangan yang lebih rendah daripada EPF. Itu dia. Itu data yang dikongsi oleh bekas CEO EPF. Jadi saya kira itu jugalah berlaku dalam mana-mana pelaburan lain. Dalam pelaburan saham ke, dalam pelaburan unit trust ke, dalam pelaburan apa saja, itulah dia datanya. Mana kata memang majoriti tidak buat majoriti hanya golongan minoriti saja yang dapat pulangan melebihi daripada pulangan EPF. Majoriti yang dapat pulangan yang lebih baik daripada EPF, lebih baik daripada tabung haji dan seumpamanya. Tak kira lah pelaburan apa sekalipun. Sebab kita akan tengok, memang kalau kita tengok, kita jumpa Sifu Saham, dia akan cerita tentang pelaburan saham yang bagus. Bila kita jumpa pelaburan hartanah, Sifu hartanah, dia akan cerita macam mana strategi yang bagus dalam hartanah. Bila kita jumpa Sifu kripto, dia akan cerita macam mana nak buka kripto, tunjuk keuntungan dekat cryptocurrency. Sama juga jika kita jumpa unit trust pun, dia akan cerita tunjuk pelaburan unit trust ni untung dan sebagainya. Jadi, dalam mana-mana pelaburan pun, memang akan ada orang yang untung. Kan, memang akan ada orang untung dan selalunya orang yang untung ini ialah orang yang ada banyak pengalaman dan ada banyak ilmu. Tidak ada orang yang tidak pernah merasai pengalaman rugi. Contoh, kita ambil contoh Warren Buffett. Warren Buffett ni kira pelabur yang terhebat lah di dunia ni. Kan, pulangan dia lebih kurang 25% setahun. Lebih kurang lah 25%, 30% macam tu. Dan dia pun pernah mengalami kerugian. Kan, dia pun pernah mengalami kerugian. Jadi siapalah kita yang baru-baru, yang newbie, yang tak tahu ke mana. Dan tuan-tuan, ada satu kelebihan sekarang ini, dia ada satu produk, nama produk ini adalah private mandate. Private mandate ni ada di banyak syarikat sebenarnya, banyak bank pun ada private mandate ni. Private mandate ni dulunya hanya untuk golongan high net worth. Golongan high net worth, dia ada seorang fund manager, specialist fund manager, mana kata dia akan ada seorang fund manager. Fund manager ini yang uruskan. Fund manager ni fund manager yang ada license lah. Contoh dia ada duit 1 juta, 2 juta, tak tahu nak buat apa, daripada tabung haji, dia bagi pada fund manager. So fund manager yang akan tolong uruskan duit dia. Yang tolong uruskan duit dia untuk labur kat mana, dan dia berlesen. Okay, baik. Dan sekarang dah ada produk private mandate yang boleh dimulakan dengan modal RM50,000. Yang modal RM50,000, yang tuan-tuan boleh labur melalui seorang fund manager yang spesialis. Kan? Tuan-tuan boleh tahu duit tuan-tuan melabur di saham yang mana. Beli saham serba dinamik ke, beli saham itu ke, saham ini ke, tuan-tuan boleh tengok, boleh tahu dia melabur kat mana. Dan tuan-tuan boleh berurusan sendiri dengan fund manager tersebut. Dia tak macam unit trust, tuan-tuan. Kalau unit trust pun sama, dia ada fund manager. Cumanya kita tidak ada specialist fund manager. Mana kata satu fund manager ni untuk semua pelabur. Contohnya macam ni. Saya ibaratkan macam inilah. Contoh kalau kita nak beli baju kan. Kalau kita nak beli baju, kita boleh beli baju, kita boleh buat sendiri baju. Kan? Kita beli kain, kita beli benang, kita beli jarum, kemudian kita jahit sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh baju yang dah siap jahit. Kita pergi dekat kedai baju, contohnya kita pergi Paksen, kita beli baju yang dah siap, kita ukur dekat badan kita, mana baju yang sesuai untuk kita, mana baju yang kita minat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga caranya ialah kita pergi kedai tukang jahit. Kita pergi kedai tailor. Kedai tukang jahit, kita bagi tahu, saya nak pakai baju macam ni, tolong ukurkan. Dia ukur, lepas tu dia jahitkan untuk kita bayar upah pada dia. Baik, 3 situasi ini samalah macam situasi kita melabur dalam pasaran saham. Cara pertama, kita boleh melabur sendiri. Macam kita jahit baju sendiri tadi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah dengan kita beli produk unit trust. Mana kata produk unit trust ni macam kita beli baju yang dah siap dekat Paksen. Macam baju yang kita dah siap dekat Paksen, dekat kedai baju. Kan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah macam kita melabur menggunakan private mandate tadi. Mana kata bila kita melabur melalui private mandate, samalah macam kita nak pakai baju, nak jahit baju, tapi kita pergi jumpa dekat kedai tukang jahit. Tukang jahit yang tolong jahitkan baju kita, samalah macam kita melabur dalam private mandate, fund manager yang akan tolong laburkan duit kita. Kita bagi duit kat dia dan dia tolong laburkan. Okey.
terjawab tak soalan daripada Tuan Anas tadi? Ada soalan satu lagi, saya lupa. Apa soalan satu lagi? Satu lagi adalah dulu nama dia deferment of tak insurance. Sekarang dia tukar moratorium of tak insurance. Orang ingat kan kerajaan tolong bayarkan. Saya pun macam bila pula kerajaan tolong bayarkan ni. Okey, dia sama je. Tahun lepas pun dia panggil moratorium. Bukan deferment kan? Sama je. Cumanya saya tak jumpa perkataan yang baik. Macam mana, saya tak tahu sama ada baik ataupun tidak. Sebabnya bila orang tanya saya kata macam saya pun tak tahu tapi kau jangan ambil. Macam itu je. Itu jawapan saya. Baik. Ejen takaful ni? Tuan Anas ejen takaful ke? Bukan. Oh, bukan. Okey. Baik. Okey, untuk moratorium takaful, bagi saya dia taklah menguntung, bukan, maksudnya taklah orang tu betul-betul terdesak, itulah duit yang dia boleh gunakan untuk kena bayar 200 untuk cover balik yang kita tak bayar tadi. Jadi tuan-tuan, kalau takaful ni kita ada option lain, iaitu yang pertama tuan-tuan boleh review balik polisi. Review balik polisi, tuan-tuan boleh kurangkan caruman dengan kekalkan coverage. Ada caranya. Bergantung pada polisi, tuan-tuan boleh tengok. Sebab apa? Takaful adalah untuk protection, bukan untuk saving, bukan untuk pelaburan. Jadi, kalau kita ambil takaful untuk saving, ambil takaful untuk pelaburan, tuan-tuan boleh reverse balik polisi, review balik, dan tuan-tuan boleh bayar jumlah yang lebih rendah dengan coverage yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan ada lebihan, tuan-tuan ada ambil takaful yang ada cash value, tuan-tuan boleh tengok dekat cash value tuan-tuan. Boleh tengok dekat cash value, kadang-kadang cash value kita dah besar, mungkin dah banyak tahun kita ambil, kita boleh withdraw cash value tersebut untuk kita bayar caruman seterusnya. Macam tu. Tak semestinya moratorium sebagai optionnya. Sama juga macam pinjaman bank tadi. Sebenarnya bukannya moratorium sahaja kita boleh pilih. Katakanlah lepas habis moratorium kita masih lagi terkesan, masih lagi berlaku masalah keuangan lepas habis moratorium. Kita masih lagi ada option lain. Option tersebut kita panggil sebagai R&R. Apa R&R? Refinance ataupun satu lagi Allah masuk sana. Lupa pula teknik R&R dia. Refinance ataupun satu lagi apa Saya lupa Nanti saya cek balik. So dua ni ialah kita boleh refinance balik kita punya hutang rumah ke, hutang kereta ke, maka kita boleh buat macam tu. Tak semestinya kita berharap semata-mata pada moratorium. Kita boleh buat macam tu. Satu lagi restructure. Satu lagi ialah restructure. Saya buat artikel pun ni. Restructure. Kalau refinance kita boleh buat dengan bank lain. Contoh kita buat dengan bank A, lepas tu kita nak refinance dengan bank B, boleh. Okay. Kalau restructure kita boleh kena buat dengan bank yang sama. Contoh kita buat dengan bank A hutang tersebut. So kita nak panjangkan lagi supaya dapat rendahkan installment. So kita boleh restructure balik hutang kita dengan bank yang sama. Mana kata bukan semata-mata moratorium kita punya pilihan yang kita ada. Wallahu a'lam bishawab. Okay, saya belajar perkataan baru. Review, refinance and also restructure. Kalau tuan tak ingat, saya tak tahu. Masih. Terima kasih. Encik Anas atas soalan tadi. Kita ada soalan seterusnya daripada Zakwan. Assalamualaikum Tuan Afian. Salam. Ya, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, Tuan Afian, macam ni, saya tertanya-tanya sebenarnya bila kita berkaitan dengan moratorium ni selalu melibatkan bank.
CIMB lah, Maybank lah, apa segalanya kan. Tapi saya tertanya kenapa syarikat macam pemberi hutang macam Aeon ataupun Toyota dia susah sangat nak bagi moratorium ni. Okey, baik. Oh, susah sangat bagi moratorium. Bukan, maksudnya bukan susah nak bagi moratorium lah. Maksudnya ada setengah tu dia memang tak bagi moratorium langsung. Okey. Macam mana, kenapa tu? Maksudnya dia tak terikat dengan bank ke macam mana? Sebab saya line banking ni saya memang out lah, memang tak faham sangat. Okey. Bagus. Contoh macam kalau tuan-tuan dengar kan baru ni komuniti apa yang kementerian Kredit komuniti tu. umumkan kredit komuniti tu. Dia macam tu lah, dia tak terikat dengan bank pun. Kan? Dia tidak terikat pun dengan bank. Jadi memang dia boleh tak nak buat moratorium. Sebab memang moratorium macam juga kalau tuan-tuan tengok moratorium yang sekarang ni kan. Kalau tuan-tuan tengok kan susah lama kan nak dapat moratorium kali kedua ni. Sebab apa? Sebab memang bank ni pun memang susah nak bagi moratorium ni. Sebab moratorium ni dia hilang income dia. Bayangkan bila semua tak bayar hutang, mak kata income dia hilang. Memanglah betul. Macam saya cakap tadi lah kan, bank memang ialah institusi perniagaan. Jadi memang objektif institusi perniagaan, siapa-siapa yang berniaga, objektif ialah keuntungan. Jadi nak dapat moratorium ni pun memang lama barulah berjaya kerajaan mungkin dia nego dengan syarikat dengan bank-bank ni kan. Jadi bila tuan cakap syarikat-syarikat lain kan macam Aeon apa semua tu susah nak bagi apa dah nama, nak bagi moratorium, memang itulah hakikatnya. Memang itu sebab dia orang memang akan kehilangan income bila benarkan moratorium ni. Walaupun dia dah untung banyak dan sebagainya, kita bercakap lah kan dia untung banyak lah selama ni, itu ni memang tak akan rugi, betul pun kan. Tapi kena ingat memang bank pun susah nak bagi, apatah lagi yang bukan bank. Maknanya bank negara macam tak ada kuasa sepenuhnya pada syarikat-syarikat kredit ni. Memang tak ada lah. Memang bukannya bawah kawalan bank negara. Baik, faham. Jawab soalan lah. Walaupun dia tetap ada rules dia, tapi bukan bawah bank negara punya rules lah. Faham. Kan? Jawab soalan lah Cik Zakuan. Jawab. Terima kasih Tuan Nafian. Sama. Okey, jam kita pun dah beranjak hampir kepada 10.30. Biasanya kita buat space memang tak pernah lebih pada 1 jam lah. Sebab kita takut makin lama takut kesian juga pada speaker kita kan bercakap lama sangat. Baik, saya kiranya kalau sahabat-sahabat lain tak ada yang nak bertanya, mungkin saya boleh serah pada Tuan Afian untuk wrap up lah sikit untuk tentang material dan juga apa saranan Tuan Afian untuk mereka yang masih lagi berteka-teki untuk moratorium ni. Silakan Tuan. Okey, baik. Kejap. Kita tunggu Tuan Afian, dia technical error sikit. Kejap Baik, so pada malam ni hampir sejam kita bersiaran, hampir 50 orang lebih yang dah join space kita pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua sekali atas kesudian untuk bersama-sama kita. Diharapkan supaya ada input yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat daripada pengisian kita pada malam ini. InsyaAllah kita tengah dapatkan Tuan Afian kembali sekejap Tuan Afian dia ada kesulitan sikit masalah teknikal sekejap Okey, Tuan Afian ada
Okey, baik. Tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Okey, silakan. Dan apa pula dia tiba-tiba. Saya pun tak pastilah kenapa macam tu. First time kot. Okey, baik. Baik. Okey, so ni yang terakhir Yang terakhir bagi rakan-rakan yang masih berfikir sama ada nak ambil ataupun tidak. Okey, ni saya punya pesanan lah. Saya tahu mungkin yang tengah berfikir-fikir ni sama ada dua situasi lah. Satu, memang mungkin tak terkesan sekarang ni, tapi tengah risau akan datang mungkin terkesan ke apa ke kan. Yang kedua memang tak terkesan langsung, tengah fikir kalau ambil aku keluar duit ni boleh tak aku nak menyimpan ke, aku nak melabur ke, aku nak menega ke, banyak ada duit lebih kan kalau komit moratorium ni. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, untuk mudah lah tuan-tuan cuba cek balik. Cuba tuan-tuan cek balik apa yang tuan-tuan dah gunakan duit moratorium kali pertama dulu. Adakah duit moratorium kali pertama dulu tuan-tuan memang hasrat untuk menyimpan dan betul tuan-tuan menyimpan? Dan memang kalau tuan-tuan tak bayar 2,000 sebulan hutang, 6 bulan tuan-tuan dah ada simpanan 12,000 dan 12,000 tu simpanan tu ada sekarang. Terutama. Ataupun dahulu tahun lepas masa nak ambil moratorium tuan-tuan dah plan untuk buat pelaburan kan, bermakna kalau tuan-tuan keluar ambil moratorium tahun lepas ni 2,000 sebulan, 6 bulan 12,000, sekarang duit tu dah mungkin dah beranak jadi 15,000, jadi 20,000 kan. Jadi betul memang tuan-tuan gunakan duit tersebut untuk melabur. Yang ketiga, ataupun tuan-tuan duit tu memang tuan-tuan gunakan untuk investment, untuk perniagaan. Contoh tuan-tuan ada perniagaan, tuan-tuan boleh gunakan duit modal tu untuk perniagaan. Memang betul tuan-tuan meniaga dan dapat untung. Daripada 5,000 tu mungkin jadi 50,000 dan seumpamanya, perniagaan tersebut untung besar. Jadi kalau tuan-tuan berada di situasi yang dalam tiga situasi itu, tuan-tuan keluarkanlah kan, untuk tambah simpanan, untuk tambah pelaburan ataupun tambah modal perniagaan. Tapi kalau dulu tuan-tuan fikir nak menyimpan tapi duit tu tak menyimpan pun, tak tahu ke mana pun, ataupun tuan-tuan dulu fikir nak melabur, tiba-tiba tuan melabur rugi, tersontot, terciduk, ataupun tuan-tuan kata nak berniaga tapi duit tu hilang ke mana, habis duit tu ke mana entah kan, ataupun duit tu tuan-tuan gunakan untuk contohlah untuk benda-benda yang lain, benda-benda yang mungkin ataupun tuan-tuan tak tahu pun duit tahun lepas tu moratorium kali pertama tu 12,000 yang tuan-tuan keluarkan, apa yang tuan-tuan dapat lebihan tak bayar hutang selama 6 bulan, 12,000 tuan-tuan dapat contohnya, tuan-tuan tak tahu pun ke mana duit tersebut selama tahun lepas ni. Jadi kalau situasi macam tu lah, better lah tak payah ambil lah, tak payah keluarkan lah duit tersebut. Tapi kalau duit tersebut memang tuan-tuan gunakan untuk apa, tara hidup, memang tuan-tuan gunakan untuk beli makanan untuk family, tampung family, memang betul-betul membantu, tuan-tuan gunakanlah sebaiknya duit tersebut. Mudah-mudahan duit itu nanti dapat membantu tuan-tuan. Sebab apa saya pesan macam ni, kita tak nak nanti tuan-tuan sia-siakan peluang tersebut. Kerajaan dah bagi peluang moratorium, kerajaan dah bagi peluang untuk untuk moratorium, untuk untuk air sina, sekarang panggil pelaga air apa, air bunga pula, citra kan. Tuan-tuan gunakanlah sebaiknya peluang tersebut, jangan sia-siakan, jangan membazir, jangan gunakan entah apa-apa. Itulah pesanan saya. Dan paling penting, jadikan 6 bulan moratorium ini bukan setakat 6 bulan, jadikan PKP kali ini sebagai satu tempoh untuk kita muhasabah balik, untuk muhasabah balik keuangan kita. Kita dah berlalu PKP ni dah setahun lebih dah. Daripada bulan Mac tahun lepas, PKP 1.0, masuk PKP 2.0, lepas tu masuk PKP 3.0 kali ini. Mudah-mudahan adalah perubahan yang lebih baik. Kita tak nak nanti selepas PKP kita jadi lebih teruk daripada sebelum PKP. Dan kita tak nak macam tu. Saya tahu memang sekarang ni tengah teruk, sekarang ni tengah tertekan, tapi jadikan dia sebagai satu proses muhasabah. Sebab apa? Sebab mutiara itu asalnya ialah batu, asalnya ialah pasir yang kecil terperap dalam cengkerang, dan kemudian daripada situ dilahirlah mutiara. Mutiara ini lahir selepas tekanan demi tekanan di dasar laut. Kan? Kita nak jadi macam tu. Kita nak jadi mutiara yang satu ketika dahulu sebiji pasir yang tak bernilai, tapi disebabkan tekanan demi tekanan kita keluar sebagai mutiara. Kita nak macam tu. Lepas PKP nanti kita jadi sebiji mutiara yang sangat bernilai. Selepas pada ini kita tak nak kita hanya tertekan dan hidup kita lebih teruk daripada sebelum PKP. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, first time biasa saya dengar orang bila kita dilanda kesusahan ni, orang pesan kita untuk muhasabah diri balik, untuk muhasabah ibadah kita, amal kita, iman kita. Tapi malam ni kita dengar satu ayat baru, muhasabah kewangan kita. Itu saya kira itu antara pesanan yang
kita kena akui bahawasanya kita dah lalui PKP 1.0, 2.0 dan 3.0, dan saya percaya tiga-tiga siri PKP ni sangat mencabar kewangan kita, dan percayalah kalau kita berjaya lepasi PKP yang kali ketiga ni, akan datang kita akan lebih aware dengan situasi kewangan kita. Apa-apa pun, saya mewakili sahabat-sahabat penganjur untuk sesi Twitter Space pada malam ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Afian atas kesedian untuk bersama-sama pada malam ini untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu ataupun info tentang moratorium dan juga apa plan kita boleh lakukan selepas moratorium dan sebagainya. Diharapkan supaya semua perkongsian yang telah diberikan oleh Tuan Afian dapat dimanfaatkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya juga berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk bertanya soalan. Tidak banyak, sikit atau banyak, dia boleh mencabar info dan juga ilmu sahabat-sahabat pendengar kita yang lain. InsyaAllah kita akan berhenti bersiaran Twitter Space di sini, dan akan datang kita akan bawakan lagi isu-isu atau topik yang kita rasa kita boleh kongsikan bersama. Mungkin akan datang kita akan bawa tentang topik parlimen, ataupun mungkin akan datang kita akan bawakan topik tentang mental awareness, dan nantikan space yang seterusnya. InsyaAllah apa-apa kami akan infokan pada tuan-tuan di platform Twitter ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye, good night semua.